Ta'ala. Dan yang ketiga adalah haji kiran, iaitu dia apa ni? Disertakan haji dengan umrah. Demikian bunyinya, nawaitul hajja wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku masuk mengerjakan haji dan umrah, dan ihramlah aku dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Adapun tiap-tiap haji tamattu' dan haji kiran itu mewajibkan keduanya akan dam. Cuma haji ifrat saja indah dam. Kenapa? Soalannya kadang-kadang, kenapa haji ifrat indah dan dam, tapi kiran sama tamattu' ada dam? Secara pengertiannya saja, haji ifrat ni lebih susah. Kenapa? Ia sudah makai ihram awal. Kalau kita melihat orang-orang luar negeri yang waktu musim haji sepanjangkan sebulan itu, ia sudah yang kita ni berihram. Padih tu kalau kita tahan-tahan, apabila kita ni berihram ni banyak pantang larangnya kan. Bayangkan, ia sepanjang atas lagi belum selesai haji, belum lagi selesai ihramnya. Sampailah pada ketika ia umrah, lepas itu ia mengerjakan ihram untuk umrahnya. Jadi the whole, kalau habis kita lihat musim haji, waktu kita ni sampai ke Makkah, ada sudah orang pakai baju kain ihram. Bermakna ini area-area tertentu yang mengikuti haji ifrat. Sebab itu yang dikenakan dam. Tapi kita ni biasanya haji tamattu'. Kita ni umrah dulu. Maksudnya ke Madinah kita ni dulu. Selepas itu selesai dari Madinah, baru kita ni ke Makkah. Sudah kita ni ke Makkah, umrah kita ni. Belum haji tu umrah kita ni. Selesai kita ni umrah, baru kita ni bersedia untuk menunggu musim haji. Maksudnya bersedia pada 9 Zulhijjah tu. Itu bezanya. Tapi insya-Allah memang dibayar oleh oleh agensi. Agensi yang kita ni ikut, dia yang akan membayar. Yang banyak dari segi pahalanya, itulah besar pahalanya bagi yang melaksanakan haji ifrat itu. Sebab saya ada terbaca satu hadis Nabi berkaitan dengan yang kurang lebih bunyinya mengenai orang melaksanakan umrah itu berhadapan dengan kesulitan. Dan apabila kita diteliti lagi, istilah kesulitan waktu mengerjakan umrah itu dah lagi wujud masa ni. Senang sudah. Itu di antara tanda-tandanya lah, tanda-tanda akhir zaman. Orang yang mendapat kesulitan waktu umrah itunya, kalau saya tidak silap, pahalanya itu besar Tapi ialah di Madinah kita ni, Allahu Akbar, bukannya payah, senang. Hotel hampir. Dulu kan kena kajian ni tuan barangkali bertangis-tangisan ni, antara balik hidup ataupun indah, berbulan-bulan. Kena mai orang tua-tua dulu, anak belum pandai berjalan pun kalau sudah dorang balik berusir sudah. Habis macam kan diangkut udang karing atau makanan. Saya sekarang ni dah jadi orang ingau. Mudah sudah, senang sudah. Ujian yang paling besar waktu haji ni, waktu kita ni ukuf di Arafah itulah. Waktu ukuf di Arafah tu, apabila kita ni di Mina dan sebagainya, inilah di antara saat-saat yang menguji kesabaran kita ni. Cuma ialah indah macamnya kita ni tu, kalau dulu mendengar lagi kita ni kan qada hajat payah, kan wudu payah, sampai takut kan batal wudunya ni. Kalau di masjid susah hati tu, kalau sudah keluar dari hotel susah hati, takut batal wudu.
Jadi terpaksalah bagian haji ni bagi khusus. Untuk kita ni mazhab Syafi'i, kalau kena langgar tidak apa-apa. Tapi kalau melanggar, tu yang jadi tu. Jangan tadi cek siapa melanggar tu yang kadang-kadang jadi gatal dah kepala kamu dia tah. Siapa melanggar tadi aku ni. Kalau bis kita yang laki-laki, soalnya waktu kita ni berihram tu kan terlanggar orang di depan kita ni, tu kalau ia bini-bini, sebenarnya jemaah perempuan ni adalah ada yang memakai stukin apa tu kan, yang orang luar. Jadi kalau sah memang nampak kita ni tertandang kakinya tu, batal tu. Tapi kalau dari belakang kita ni terasa kaki kita ni kena tandang kah, badan kita ni kena sagir kah, kena tulak kah, dorang kadang-kadang suka-sukatinya menyah kita ni kan. Betul lagi yang pegang tangan tu jangan dirakit-rakit tu. Trennya ke kereta apinya tu menyiring kita ni tu. Saya mula-mula kan marah juga, dugaan kenapa kan dorang macam ni ya. Tapi waktu kan marah tu balik-balik tekan apa? Makin dia pulang. Last kali duduk perhatikan bis dia ni. Depan kamu bukan perhatikan yang berjalan ni. Rupa-rupanya kadang kita ni biasa belajar ke luar negeri. Tapi ada orang negeri-negeri lain itu udah biasa. Terlepas saja ya dari kawannya ni, payah tekan tertulis balik tu. Itu sebabnya. Hotel dia jauh. Jadi start daripada tu sabar tegaknya. Sabar, rupanya ni sebabnya. Saya haji 2011 sebilik dengan orang mualaf Filipin, tinggal di Brunei. Waktu berjalan-jalan sama ke dia, apabila ada orang cakap haj tarik dia minta laluan tu apa dia cakap ya, dia beritahu kalau ni kita ni orang Brunei nyuruh belalih betul, tani lalu ya. Sepanjang perjalanan setiap hajinya tarik. Ia bercakap macam tu, la ilaha illallah, kurang ni. Lapang pulang, pesiah orang, betul juganya. Semayang kami di atas Masjidil Haram, di atas duduk berdua sama ke dia. Gua ada je baiknya ke dia ni. Lalu kena bagi laluan. Tapi ialah tu ujian Allah Ta'ala tu kita ni orang Brunei tunai dah batah. Waktu sujud tu kena langkahi tertantang di kepala ni. Dia mati. Di mana kan aku sembahyang ni? Bukan di tempat laluan ni. Tempat laluan disiring biar orang lalu tempat tengah-tengah kami antara kami dua sembahyang tu. Tu tarik-tarik dia mati, tarik lagi nah. Jalan orang bukan jalan pun kena jadikan jalan. Istighfar terus, astagfirullah. Waktu saya bodoh lagi semula ke dia punya pasal ni. Mau pergi mana je? Bukan tawaf. Ya lama hanya tawaf. Lama kah? Lama. Saya 1 jam lebihnya. Macam bulu banar yang saya bagi. Diri lebih turun. Dah apalah. Tu tengoknya buka TV. Jangan percaya je ni TV ni Ditunggu tuhus tu. Cuma tengoknya TV-nya ramai masih. Ni subuh pun masih lagi ramai tu. Begahangan juga. Tawaf. Round pertama okey, round kedua okey, round ketiga okey, round keempat okey, yang keenam okey. Yang kan ketujuh saya lihat jam. Nah, tak ada je sampai sejam hanya 30 lebih minit. 45 minit pun dah sampai. Tapi yang keenam belum lagi habis yang ketujuh. Kan ketujuh luan-luan ni kan habisnya jadi sedikit ni lagi limpas saja Aswad tu. Terlanggar saya juga dengan orang di depan ni. Bini-bini terlihat lagi saya batisnya Allah. Pasal menyiring bodoh, mencari tempat bodoh apa itu ini dah rasa sekali di ujung baru kejumpahan. Berbalik lagi semula dengan orang ramai musim haji kan. Orang ramai ini
dengan queue berbaris, habis selesai tawaf, narik sejam lebih. Ia punya keraja tu. Ia punya keraja. Jadi itu diantaranya. Sebab tu ada sebab tu kenapa ada dam, dan tidak ada dam tu. Sebab salah satu diantaranya kesulitan pada haji ifrad itu lebih tinggi. Dan ini masa ni ada kita ni berhadapan dengan kesulitan. Cuma kadang-kadang ada orang takut. Ada orang takut. Kau ni punya dosanya. Pasal tu layakkan aku ni ke Makkah? Macam tu lah, ada pertanyaan macam tu. Saya selagi namanya bis kita tetamu Allah, Duyufur Rahman tu dipanggil sebagai tetamu Allah. Macam mana kita ni melayan tetamu kita ni? Adakah kita ni melayan tetamu kita ni dengan keadaan yang not welcoming ataupun the baik? Mesti kita ni akan melayan dengan baik kan? Kenapa kita ni perlu berpersangkaan the baik kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sudah jemput kita ni. Bagaimana Allah akan layan kita ni dengan sebaik-baik layanan. Dan juga ada juga puak-puak tertentu ni kadang-kadang apabila yang di Makkah, diterima je aku di sininya. Ini diantara yang transgender dan sebagainya ni, yang melawan kunun kekuasaan. Dia juga diapa-apakan. Jangan silap Abu Jahal pun di Makkah juga. Jadi akan beranggapan dia diterima di sana tu walaupun masih lagi dengan dosanya, dengan kekhilafannya. Jangan lupa di Makkah tu memang ada orang-orang yang bukan beragama Islam sejarah awalnya. Okey. Baik. Selepas itu, kalau tadi perhatikan lagi berkaitan dengan teks bab haji dan umrah ni, ini dibaca apabila sudah berniat. Okey, ketika dengan kenapa kita lihat di bawah. Okey. Ini yang kita ni baca. Kalau sudah kita ni berniat, dan dibaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ini kita dibaca sampai habis. Kalau masa ni indah lagi kita ni berhenti di Saskot tu pakai tren sudah. Pakai tren sudah laju. Dengaran cerita saya pernah yang kawan yang pernah ni berapa minit kayaknya, minit ke jam. Siapa yang baru? Kita baru berapa? Sejam, 2 jam. Kalau kai bas tu ada rasanya tu 6 jam. Singgah tu yang siok tu disajokkan. Okay. Dan kalau orang Brunei singgah tu terpakai itu sampat meluntar. Dah pandai dah membagi orang Brunei ni. Kamu lihat ciri-ciri orang Brunei itu sudah tu. Arab pun begiling bah. Sadadin itu coklat itu waktu saya membawa jemaah sadadin itu free kan. Kalau makan sana free bah. Dia tahu tu kalau orang Brunei. Ya saya cuma mana boleh kamu tahu orang Brunei. Brunei kayaknya makan berhabis hatinya. Ke depan. Nama rugi. Tapi iskijo bis dia. Iskijo bis dia makan yang penting makan di sana. Jangan diangkut di tapau lah. Makan di sana dibaginya. Mana indah baru tu baru keluar tu daripada pantry-nya tu, dah batah lepas tu habis. Entah pandai orang Brunei limbah-limbah di. Ada bab-bab tudung tu tah. Syarkia apa tu, saya dah tahu mula-mula makna nama Syarkia ni. Tiba-tiba di sana orang Brunei ya tahu ya kan orang Brunei. Okey. Ini kita ni baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Kita dibaca sampai sepanjang-panjangnya. Sampai sepanjang-panjangnya. Lepas tu pada ketika kita ni mula masuk ke Mekah, ada bacaan doanya. Pada mula-mula kita ni melihat Kaabah, Masjidil Haram, ada kita ni baca. Okey, bacaan-bacaan inilah yang selalu kita ni baca. Dan ihram, niat ihram ni biasanya dugaan ni bermula pada waktu ihram. Ada dia kata tangan kan makai sini apa tu? Tisu basah, tahu harum. Pucat bibir dah bunyi-bunyi kenapa ni? Rupanya makai tisu basah tu.
Bagi tahu saja. Kalau kami membawa biasanya dulu Umi maklumkan ke hotel di Makkah, jangan entah dulu pegang tualanya kah apakah, sebab berminyak harum tu. Itu kena dam. Okey. Ini di antara baca-bacaannya. Bolehlah habis kita mohon. Yang saya tahu orang akan mohon haji tahun ni, tahun lepas kali ya. Yang permohonan tahun lepas ke tahun ni, InsyaAllah 2035 kali baru pergi. Kita berfikir 2035 ni lepasan tu kali tu mencapai wawasan negara 2035. Turnnya tu bah. Kita yang kesian orang berumur macam mana tu kami ni kan sampat ni baik masa ni nya cakah masih 2035 ni ada kawan yang tekan macam tu. Artinya memang usul-usulnya 10 tahun dan ni kita giliran tadi 10 tahun 20 tahun macam tu baru tah. Tapi ala kulli hal pohon saja. Cuba saja. Allah Taala ni kadang akan menjemput bila-bila masa. Saya masih ingat, mudahan entah hidup kita masih tapi mudahan rahmat untuk menyejua. Waktu sama-sama saya tu jemaah pagi tu cali yang bawa 2 jam. 2 jamnya kiri kanan. Time zaman 2011 tu belum canggih bandar telefon tu tapi bolehlah sudah digunakan. Yang kami pagi kenapa kita pakai 2 jam tanganan ni? Tah kawan tu nya dah tahu strategi. Strategi apa tu PJ? Ni Brunei ni di Makkah. Allah Akbar, telefon kan boleh. Pandai ya kiri kanan pegangnya. Waktunya kan waktu di Port Brunei susah hati anaknya ni. Anaknya membawakan keluarga, cuma anak orang bapa ni nya. Tahu-tahu sampai ke Madinah ia paling cakah. Ia paling cakah. Okey, tu ni tadi dah tahulah Mekah ni di antara tempat yang banyak untuk beribadah kan. Pahala kita ni banyak di sana. Tapi jangan salah sangkan ya, 100,000 orang di Brunei lagi payah sembahyang ni nya. Ada ni. Kenapa kita tak lagi sembahyang? Banyak sudahnya. Setua tu 100,000 di Brunei 27 orangnya. Kadang-kadang sakit kepala orang macam tu. Ada. Asalnya umrah, baliknya umrah kita lagi sembahyang. Pasal dikiranya pandai yang mengira. Dan saya tahu berkawan sama malaikat kali. Okey, tapi jangan dikira sebab kewajipan kita ni bukan pada mengumpul pahala tu tapi kewajipan kita ni adalah melaksanakan ibadah. Sebab saya ulangi dan saya selalu ingatkan untuk diri saya juga, masuknya kita ni ke syurga Allah bukan sebab nilai pahala kita ni, melainkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, reda Allah tu. Okey. Baik, seterusnya dalam bab kifayatul ulama ni juga dalam kitab Kifayatul Ulama ni juga ada menjelaskan bab nikah. Tapi nikah ni disebabkan perkaitannya dengan haji ni dengan haji. Sebab waktu haji, waktu tadi berihram, salah satu yang dilarang adalah untuk kita ni menikah. Adalah satu cerita, wallahu alam, dia tahu benar atau indah, waktu hamba Allah ni orang tawaf, ia berdoa. Doanya ia minta jodoh. Apabila ia mendengar ceramah minta jodoh tu, mestilah spesifik. Ia dah tahu macam mana spesifiknya. Lamanya ke atas lihatnya ada Arab melintas. Ia tanya, aku maunya yang jenis macam manilah yang kurang lebih. Mungkin spesifiknya macam tu sampai lagi melihat orang yang kahwin. Wallahu a'lam, dia tahu benar atau indah. Okey, dalam bab nikah ni ada dijelaskan sedikit daripada muka surat 39 hingga 40 tu. Perempuan yang haram dinikahi menyembelih 4 binatang 4 kaki dan 2 kaki nanti. Ini kan dijelaskan. Rasa-rasanya sampai pada yang mana ni ya. Binatang 4 kaki dan 2 kaki ni. Itu bab khatam Al-Quran
Kitabul Bai' dan kitab Faraid. Baik. Pada bab nikah, ia bermula pada muka surat 39 hingga 40. Syarat wali nikah, rukun nikah dan syarat saksi dan wali. Okey. Ini lihat bab nikah dan syaratnya. Ini suatu bab pada menyatakan hukum nikah. Bermula syarat wali nikah itu 6 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, dan yang kelima merdeka, dan yang keenam adalah adil. Ini syarat wali. Okey, syarat wali. Adapun rukun nikah itu 5 perkara. Pertama, sirah, yakni lafaz. Sirah artinya lafaz. Yang kedua, syahdan, yakni 2 saksi. 2 saksi tu mesti ada 2 saksi. Yang ketiga wali, yang keempat suami, yang kelima isteri. Okay. Mesti ada suami, mesti ada isteri. Jangan ada suami dan suami, isteri dan isteri. Itu dah dibolehkan. Okay, dah dibolehkan. Sebab apa ni, yang kaum-kaum yang jenis transgender dan sebagainya ni semakin lantang bersuara. Belum lama ni saya melihatlah membaca, sehingga kan menggunakan istilah he ataupun her tu durang jadikan boleh durang saman katanya. Sakit tu kepala mikirkan tu. Kalau orang manggil dia tu she ataupun her, merendahkan kefahaman berkaitan dengan transgender tu nya. Kau anda boleh mengatakan ia her-nya. Kenapa? Dengan hanya melihat daripada penampilan luarnya. Kau anda tahu dalamnya. Kan kalau sudah lebih berakal ni, berakal benar kan. Kalau macam itunya, yang bertanya, yang kada tanya ni pun berakal dia. Kalau macam itunya, apa takkan dipanggilnya? Just panggil namanya sajanya. Baik, masa orang tahu nama mu ni. Istilahnya macam tu. Dan ini normalisasi. Saya selalu mengajar kuliah saya, inilah selalu yang dibuat normalisasi. Maksudnya, kita ni generasi-generasi yang mendatang ni didedahkan dengan normal ni. Dulu LGBT itu dah diterima, sampailah dibuat lagi Q question itu dan plus dan something. Q bagi orang yang tidak tahu, ya ni laki-laki ke bini-bini. Dan sedikit demi sedikit dihilangkan permainan kanak-kanak, mana lagi ada for girl, for boy, kan? Ini diantaranya. Ini mesti kita ni tagur-tagurkan juga ni. Mesti kita ni nyatakan satu dalam syarat nikah di sini. Ni nah. Kalau kan menjawab, kalau istilahnya kan kadang-kadang dia orang bebas. Allah tu bebasnya menentukan apa tu, boleh kahwin antara laki-laki dengan bini. Tu nanya syarat nikah saja, jangan panjang dalil, bis kita panjang-panjang dia orang mendengar tu. Buktinya apa anda dibenarkan? Dalam syarat nikah mana ada mesti ada suami dan suami. Mesti ada suami dan isteri. Okey? Baik. Ini diantara syarat nikah. Sirah tu lapas Sirah tu lafaz. Cuma kita ni sejak berangkali di Brunei panjang masih. Aku terima nikahnya Dayang Ani binti Ani dengan mas kahwinnya. Ya tak bagi kejar-kejar tu kata datang 2000 dia, 2 ringgit dia, 200 dia. Kalau di luar negeri aku terima nikahnya seperti yang dinyatakan tersebut. Okey. Dan wali ni saksi memainkan peranan dia tu saksi memainkan peranan juga. Okey. Dan saksi akan menyatakan sah ataupun indah. Kenapa wali ini tadi ditekankan untuk syarat yang pertama? Baik. Ada beberapa isu di sini, terutama anak-anak yang di luar nikah. Anak-anak luar nikah, walaupun dari segi biologikalnya atau bapa kandungnya, ia tidak berhak untuk menikahkan anaknya. Hati-hati. Ini kesannya. Okey? Kesannya.
Kalau ia menyembunyikan, bermakna nikah anaknya tu nikah yang tidak sah. Sebab itu ia perlu nikah, perlu ditanya. Imam tu bertanya. Sebab tu bisainya untuk mengelak sebarang yang kita ni tu disembunyikan waktu bertanya tu bah. Izin mauliyah atau disembunyikan yang bisainya. Cuma sekarang ni habis macam sudah kena diatkan. Bertunang yang sebenarnya sembunyi-sembunyi pun mengalahi kahwin. Ni yang benar-benarnya berlaku Dan tu kalau izin mauliyah tu biar dia di bilik itu. Biar dia hanya kita ni tu wali, imam tu yang akan menikahkan tu bertanya. Ada bapanya ke apa. Tapi di Brunei alhamdulillah kena minta dia, kena minta. Terutama untuk perempuan kena minta ia punya surat beranaknya apa semua sekali pengesahannya. Sebab ditakuti ni. Di luar negeri banyak ni berlaku Berpuluh-puluh tahun sudah ia kahwin, 4-5 orang sudah anaknya. Akhirnya baru membagi tahu. Sebab ia dosa ni ada satu masa dan ketika ia lagi tidak dapat disimpan orang akan rasa tenang. Itulah. Okey. Jadi kita diberitahu, maklumkan. Sebab kes ini banyak berlaku. Kes ini berlaku. Laporan daripada mahkamah syariah pun banyak ni berlaku. Sama juga macam kes cerai dan sebagainya. Dan di Brunei, Allahu Akbar, kadang-kadang kalau menurut sumber daripada kawan-kawan yang bekerja di yayasan, malu ni mengaku anak ku ni kira ninya anak yatim. Anak ku ni nak yatim ninya. Anakku pulangnya. Tapi faham tak kita tuahnya. Dia malu asal yang penting dapat anak tu dapat bantuan tu. Ini yang kita ni khawatir. Kesnya makin meningkat. Setiap tahun makin meningkat. Wallahualam. Tadi dah kan mau menyalah-nyalahkan juga. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang indung juga kena salahkan. Mahal-mahal tiap dia. Murah pun kadang sama juga. Yang bagi kan tu. Dia juga Tapi iyalah, alhamdulillah. Cuma sekarang ni alhamdulillah kalau di Brunei ada sudah orang berbalik sudah orang kahwin awal tu juga. Kalau dulu takut orang kan kahwinan ni sebab belum bekerja. Tapi masa ni alhamdulillah kefahaman masyarakat semakin baguslah sebab kahwin itu akan menarik rezeki juga. Dengan perkahwinan itu insya-Allah rezeki itu akan ada juga. Jangan tersusah hati belum bekerja ke apakah. Kalau rasa-rasanya lagi tahan itu, saya begitu student saya akan kahwin dah. Daripada berjalan ke sana kemari, walaupun bertunang tu bukan tiket tu. Atau bertagurkannya. Baik. Ini di antara syaratnya. Okey. Ini adalah penjelasan-penjelasannya. Seterusnya kalau diperhatikan lagi berkaitan dengan perempuan yang haram dinikahi. Ini banyaknya ke surat 40 hingga 41. Macamnya soalan dulu, apa hukumnya menikah dengan perempuan sekampung? Kalau begitu anda boleh marah orang. Mana bolehnya aku sama binikunya sama jo kampungnya tu sama kampung. Ni menikah dengan perempuan sekampung. Banyak betul. Islam menyuruh empatnya jangan sekampung itu. Lebih. Okey. Baik. Sebab pengharaman nikah, khutbah nikah, perkara sunat sebelum nikah dan sah nikah. Khutbah nikah ni ikut imam je ni. Ada yang cepat, ada yang batang. Dan kadang-kadang ada je yang menyayangi imam-imam ni. Tanya dulu tahu sudah orang gegaran. Jangan tak lagi ditanya. Tahu syarat anunya, syarat tak lagi ditanyanya ni. Bagi kadang perlu upaya-upaya juga. Dikhawatiri menimbulkan aib. Bukan bilang aib apa. Sudah tak kajar-kajar menghafal lafaz. Kecuali imamnya yang moden, disediakannya iPad Saya terkidum je bisa je imamnya ni. Baca sajanya karangannya yang teks ni.
Jadi yang kena nikah dengan ini membaca banyak arah iPad tu. Saya ni canggih je sudah kan dia apa jual alat canggihan ya. Sayang je dah dimanfaatkan. Tapi kadang-kadang bertanya tu bah. Berapa ya rukun nikah? Sudah tu orang sejuk parut. Kalau suruhnya toleh ke belakang tu normal gitu. Lurus tu nya. Binimu tu nya. Oh, lurus. Tu pun dah tertoleh tu. Malu-malu je masa itu. Okey? Baik. Jadi ini perlu kepada kefahaman. Bab yang menjelaskan haram untuk menikahannya, bukan menikah dengan siapa-siapa tapi dengan perempuan ya. Siapa yang dimaksudkan perempuan yang haram dinikahi. Ini suatu bab pada menyatakan perempuan yang haram nikah dengan dia, maka haram seseorang itu berkahwin dengan perempuan itu. Kenapa? Ada kalanya sebabnya adalah nisabnya, artinya keturunannya. Dari segi keturunannya, yaitu ibunya dan neneknya hingga ke atas. Dan ada kalanya sebab kafir, artinya berlainan agama. Berlainan agama. Muncul je ni perkahwinan ahli kitabnya. Tapi bukan pulang kita ni menafikan kan mencari yang benar-benar ahlul kitab itu payah. Kecuali pusat tadi lah dia tu. Kalau jadi kena panggil pusat penyelidikan dan pengajian kitab Taurat. Itu di antara yang ada pengajian kitab Taurat tu. Kitab turas ni habis kita orang jangan salah sabut. Mana kita belajar di kupu apa kita belajar kitab Taurat. Kitab turas kuning. Okay? Bukan indada, tapi kan mencari yang benar-benar pure tu payah. Di Indonesia jadi perdebatan hangat ni. Tidak apa-apa lah hanya. Ia sembahyang dengan caranya, aku sembahyang dengan caraku. Okay? Sakit kepala menyiarkan. Jadi ini di antara yang berlaku. Haramkan Kalau orang tahu hukum haram. Okay? Seterusnya ada kalanya sebab sahya, hamba sahya. Okay? Hamba sahya. Hamba sahya ni tidak dapat dinikahinya, tapi digaulinya tidak dilarang. Cuma bukan amahnya, salah sangka. Okay? Samba ni dia lagi wujud. Selalunya tawanan-tawanan perang, yang diambil orang-orang yang dijadikan sebagai hamba. Dan ini di antara perjuangan Rasulullah yang memanusiakan manusia, menafikan kewujudan hamba ni. Ia dibayar, dibebaskan dan sebagainya. Sebab itu dari segi aurat pun hamba sahaya ni ia berbeza dengan wanita lain. Artinya di antara samalah macam seluruh badannya antara pusat dan lutut dan sebagainya tu. Sebab ia martabatnya tu rendah. Tapi dah lagi ada lah. Anda perlu dibincangkan ni. Tapi kalau untuk kanak-kanak kami jelaskan ni, anak sekolah agama, jangan salah sekarang amah di rumah tu fikirnya hamba sahaya, bukan hamba tu. Itu pembantu sahaja. Adapun yang haram sebab nasabnya itu 7 orang. Pertama, ibunya dan neneknya hingga ke atas. Sampai ke atas. Mamanya, nininya, datunya. Dan di sini ni sekarang ada kelainan dari segi ia punya panggilannya. Wallahualam, saya pun cari-cari, mungkin Syekh Ismail Minangkabau ni memang inilah panggilan yang diorang tetapkan. Okay? Yang kedua di sana, anaknya dan cucunya hingga ke bawah. Anaknya, cucunya, ini yang diharamkan untuk kahwin. Yang ketiga, saudaranya, sama ada saudaranya seibu sebapa atau saudaranya seibu atau saudara sebapa. Saudaranya perempuan. Okay?
Dan keempat, anak dan anak saudara laki-laki. Artinya perempuan dah boleh kahwin dengan anak saudara laki-laki. Kelima, anak saudara perempuan. Keenam, ini nah. Apa ni? Yaitu saudara bapa yang perempuan. Kalau ikut pemahaman saya, mama pulang tu mamanya. Sebab selepasnya tu mak muda dia. Mungkin gelarannya ni wallahu a'lam, dah tahu dari segi macam mana, tapi yang saya baca pemahaman saya mamanya yaitu saudara bapa yang perempuan. Dipanggilnya mama kali. Tadi ibu, yang istilah yang selalu digunakan ibu kan ni yang menggunakan perkataan mama. Sama juga macam kita ni menggunakan perkataan babu tu Ada negara-negara lain maknanya. Macam tu wallahu a'lam. Seterusnya yang berikutnya tu ni diantaranya tu mak mudanya, yaitu saudara ibu yang perempuan. Yang tadi mama ni sebelah bapa, ni mak muda ni sebelah. Macam kita ni di Brunei je banyak, ada amit, ada iring, ada tua. Tapi kalau Kedayan simple kan 3 kan tu. Kedayan senang sedikit, tua, tengah, bungsu, selesai. Yang lain semua tengah. Kalau yang tu ada tua, acai, apa lagi tu? Amit, iring, apa lagi tuan? Banyak ni. Ganyak betul karate sudah. Angkal anti tiganya lagi. Nininya pun Nick boy dia berubah. Nick girl dia ikut perubahan zaman lah. Yang mengajari MIB sikit kepala saya juga tu. Saya cuma nak memperkenalkan. Pasal cuma tu juga, anak buah pun macam tu. Diorang sendiri yang menggalarkan nenek bapa, kalau anak buah tu nenek bapa, nenek mama, balah mamanya tu. Nenek boy, nenek girl, sebelah bapanya. Ada dasar aja penamai semua ni. Sama kalau dulu Malaysia, nenek atuk, datu alah tadi di Brunei datu. Pasal tu antah. Antah tu lagi tahu tu lepas antah. Apa lagi tu? Giling-giling. Tapi mendengar dari situ, wujud betul-betul dia sampai. Dia tahulah masa ni. Paling-paling berapa generasi dia? 3, 4. Tapi bahaya je di Brunei ni. Jangan tak berkumpul satu keluarga tu, keluarga terdekatnya. Keluarga terdekatnya tu hijau ramai tu penuh. Pasal di Brunei ni waktu raya itu sampai terpaksa yang berhormat Pehin clearkan benar-benar. Orangnya hampir benar-benar hampir. Tadi sabut dia banyak ni yang kulagawan ni nya perdian na hampir dengan ninya. Jangan jua. Macam perlindungan selalu tu melagau. Kita kadang saya harap hati tu. Bahaya melagau ni nya kita ni nya. Di rumahmu nya, masalahnya di rumah diri Di rumahmu nya dah banyak ni nya. Penuh perden-perden balah babah balah mama saja, dah banyak ni nya. Sekalinya melagau, siapa saja kan kita ni lagau. Siano, bukan dah banyak ni saya. Yang kita ni takut tapau yang disediakan tu dia tu nya 30 nya, last minute jadi 40. Ada lagi istilah sayang tu sekarang tu. Sayang juga. Catering kan 60 nya. Bisa je ada rubah-rubah ni. Itu kalau di Brunei family terdekat tu ubaya-ubaya sedikit. Penuh tu sekarang. Sebab memang kaitan itu hampir Dan inilah diantara yang kadang-kadang kita ni kehilangan sedikit. Sebab waktu beraya tu indah sama macam dulu-dulu beraya. Dikenalkan nak siapa ni, siapa bapamu, apalah sesekali kenal.
sekarang ini dengannya antisosialnya, anda lagi mau batah betul. Kemana kita nih ada rumah keluarga mu yang dah mau tu, arah kawannya mau ya. Tu, jadi kenalkan, insya-Allah. Baik, ini di antaranya nih ya. Sebab itu kalau penjelasannya di sini, saudara anak saudara laki-laki, mak muda, saudara ibu yang perempuan. Adapun yang haram sebab susuan, yaitu 7 jua. Sesusuan ni jua. Sesusuan ini menyusu sampai kanyang, artinya darinya baru lahir. Istilahnya ada yang begitu sampai 3 kali. Kalau orang tua-tua dulunya 2 kali bertaraf dia, 3 kali bertaraf dia. Tapi kalau untuk jalan selamat, ia benar-benar menyusu sampai kanyang 2 kali atau 3 kali. Itu sudah dikirikan sesusuan. Bukan sesusuan new mix, sesusuan susutin, itu tidak ada sesusuan tu. Waktu guru saya dulu yang marah, mana nak kamu ni merhati mendengarnya, sebab bapa mama kamu lembunya. Baik mikirin garam mati je tu. Yang dulu sekolah, baik je dulu sekolah tu dah ada zaman beral lah. Menindak ketahuannya kena beral kan, cikgu mengucap bapa mamanya lembu. Rupanya pasal minum susutin lah tu. Minum susutinnya, itulah macam mana ininya. Jadi kemarahannya. Okey. Jadi itu adalah yang kita ni bukan dikategorikan sebagai sesusuan. Yang sesusuan ni orang dulu-dulu ramai ni, orang Brunei dulu yes memang dipahami ni. Sebab mulah ni pun macam tu. Tahu-tahu ramai orang mengagak tem raya apa, kami siapa ni? Kira dulunya ia menyusu orang. Dia beritahunya macam tu. Itu macam yang jadi confuse-nya, yang disusukannya ni kira pangkat tengahnya pulang bah. Ia macam kadang-kadang dia lagi tua kan tu daripada anak ni. Kami pun kadang-kadang manggil, dia manggil kita mamanya macam tu. Tapi kami manggil kira pangkat nini tu macam tu bah. Sudah didangat-dangat cerita, rupanya dulu menyusu. Istilah orang dulu-dulu ni, kalau orang dah sihat, anak-anak tu dah sihat apa indahnya orang diantarlah arah orang yang di kampung tu yang biasa menyusukan. Rupa-rupanya perkara ini memang dibuat juga zaman Nabi. Kalau bis kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW yang ada ibu susuannya, ibu susunya. Walhal pada ketika itu kalau kita dilihat berdasarkan sejarah, unta-unta pada ketika itu memang waktu yang banyak mengeluarkan susu. Tapi Aminah membawa Nabi untuk disusukan kepada seorang wanita yang baik. Itu buktinya. Jadi diberilah susuan ini kepada Nabi. Dan inilah di antara kisah kenapa Nabi sebelum melakukan hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke kota Taif terlebih dahulu. Sebab di kota Taif itu ramai adik-beradik sesusuan Nabi. Cuma penerimaan masyarakat kota Taif pada ketika itu berbeza. Berbeza. Tidak sama seperti yang diharapkan. Akhirnya yang berlaku adalah orang kota Taif ini menyiksa Nabi. Itu kisahnya kenapa Nabi berhijrah ke kota Taif. Itu ilmu tu banyak bersambung-sambung, bertamu-tamu cerita. Akhirnya baru kita ni faham. Yang sesusuan ni 7. Okey. Pertama, ibu susunya, yang dia boleh kahwin dengan ibu susunya ataupun nini susunya hingga ke atas sekalipun. Kedua, anak susu, anak susuannya hingga ke bawah sekalipun. Okay, perlu diingat bah. Yang ketiga, saudara susuannya, artinya adik-beradinya. Kira adik-beradik sesusuannya. Okay. Yang keempat, anak saudara laki-laki yang sesusuannya. Yang kelima, anak saudara perempuan yang sesusuannya. Dan yang keenam, saudara bapa sesusuannya. Dan yang ketujuh, ibu
susu, apa tu? Demikianlah yang haram atas dijelaskannya. Apa ni berkaitan dengan yang haram untuk dikahwini. Okey. Jangan tanya lagi yang panjang-panjangan, dah saya tahu tu bab susuanan ni. Yang penting sama-sama sesusuanan tu diharamkan. Okey. Bab menyembelih binatang 4 kaki dan 2 kaki. Di sini ada yang menarik ni. Yang menarik adalah macam mana kita ni akan menyembelih binatang yang 2 kaki, 4 kaki. Jarang ada diajarkan. Habis-habis menyembelih kayaknya. Sebab batunya saya sebelum ni babi itu dah berlihir. Jadi dah dapat dimakan. Yang berlihir ni dapat dimakan ni insya-Allah. Yang dua yang 2 kaki ataupun yang 4 kaki. Jadi yang dijelaskan di sini niat, syarat menyembelih, rukun menyembelih, sunat menyembelih dan sunat-sunat akikah dan doa berkorban pun ada. So kalau bisa kita akan merujuk dalam buku kitab Kifayatul Ghulam ni ada. Baik. Ini suatu pasal pada menyatakan muka surat 41 niat menyembelih binatang yang 4 kaki dan yang 2 kaki. Rupanya ada niatnya juga ni menyembelih yang 4 kaki dan yang 2 kaki. Nawaitu an asbaha hadza masbuh bi an aqta'al halqumanibah wadajaini halalan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Artinya sahaja aku menyembelih tu menzabih tu menyembelih daripada memutuskan 2 halqum. Halal kerana Allah Ta'ala. Demikianlah yang diniatkan tatkala melakukan sekian pada batang lehernya. Jadi kalau kan payah juga baca bismillah. Bismillah. Ujung-ujung panjang-panjang tekarat. Ada yang putus tu lagi kepala. Macam mana hukumnya tu Ustaz? Sah ke indah sah? Sah. Yang indah sah kalau uratnya tu masih indah putus habis. Satu orang yang pandai dicarinya dulu tu urat tu. Macam kambing menyembelih kambing. Petua je ni dah tahu ni benar ke indah. Siapa yang pengalaman tu waktu menyembelih kambingnya jangan dibuka ketiak katunya, dikapit supaya indah hangit. Dah tahulah benar ke indah, tapi petua orang. Tapi macam kadang-kadang ada juga benarnya orang kalau ia menyembelih kambing itu indah tapi ada lagi yang saya terbaca waktunya menarik nafas dan menghembus nafas. Waktunya menghembus satu sembelih dia. Sebab ia indah masuk ke dalam, ia dikeluarkannya. Tapi dia juga saya berpengalaman. Macam mana kami menunggu yang menarik nafas semua mengeluarkan itu dia dah saya hidungnya kali itu. Sebab ada orang yang jenis berpengalaman je ni. Okay. Sekarang insyaAllah dilihatkan. Okay. Syahdan, jika ada yang dizabih, artinya yang disembelih itu binatang yang 4 kakinya, maka hendaklah takbir pula 4 kali berturut-turut. Ini ilmu baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjukkan ia 4 kaki. Kalau menyembelih binatang yang 2 kaki, bertakbir sebanyak 2 kali. Maka hendaklah takbir pula 2 kali, demikian perbuatan. Adapun syarat menzabih itu iaitu 3 perkara. Pertama, dengan sikin. Apa arti sikin? Pisau. Bukan dengan sekian tu ataupun dengan skin. Skin kali ni orang putih dengan kulit dia apa dan ada. Sikin artinya pisau.
pisau yang tajam. Okey. Yang kedua, memutuskan dua marih. Sedangkan dijelaskan di atas tadi dua halkum ini dua marih. Okey, tadi lihat sekarang. Yang ketiga, Islam. Okey. Tetap halal bagi kita memakan zabih kafir, apa tu? Kafir kitabi. Maksudnya kafir ini secara umumnya kafir ahli sembelihan ahli kitab ni. Ada berjual ni dagingnya. Ana panggil apa tu itu? Something orang bukannya orang yang Yahudi punya sembelihan ni. Dan ada yang mengatakan halal lah. Tapi kalau masih ada daging lain, makan tah yang sembelih. Jangan tah di kosher kali. Okay. Apa tak rasanya? Sengaja bertanya. Atau ada pengalaman. Tapi mungkinlah, mungkin dia tahu di tempat lain. Sebab isu halal ni, bagi bis dia halal haram ni, haram itu arak, khinzir, kalau di luar negeri selain daripada itu halal ditubah. Setelah itu perlu dijelaskan. Pasal pernah ni perhatian di Jerman, kedai Turki, orang Turki yang beritahu halal di sana. Waktu ia kan balik price pelang saja, price itu. Barunya kanan agak lagi boleh macam orang Arab menganggap dia ni. No halal. Aku makan price saja. Ya, walaupun price-nya rupanya minyaknya pakainya menggoreng itu, bakasnya menggoreng. Nunggu awal kau bertanya tu. Anda merasa kau rasa price babi. Kau aninya ada saja. Anda tahu lain cerita kan? Sebab Allah alam anda tahu, sebab ada kajian yang pernah saya baca, daging yang paling nyaman ni urutannya yang pertama daging manusia. Tu kajian, anda saya tahu kajian daging yang kedua adalah daging babi ni, khinzir ni. Wallahu a'lam. Siapa juga makan manusia? Okey. Zombie itu. Baik. Jadi pemahaman misi itu kurang jelas di sana. Sama juga macam masakan kadang beritahunya halal, tapi rupa-rupanya dicampurnya arak. Dan arak ni berbeza dengan alkohol. Okey? Alkohol berbeza dengan arak Kalau arak itu yang diperbuat dijadikan sebagai alkohol, itu tidak boleh dipakai untuk minyak harum kita ni. Tapi kalau minyak harum yang diperbuat bahannya ada alkohol, itu boleh dipakai. Kenapa? Sebab alkohol ini adalah sejenis cairan kimikal sahaja. Bukan yang arak yang apa tu, yang dibuat anggur dua yang terbalik bunyi. Anggur diparap jadi arak, cuka ditahan arak ditahan jadi cuka. Itu yang berubah. Yang halal itu anggur tu asalnya halal. Tapi kalau diparap, disimpan lama-lama jadi arak, haram dia. Sama juga macam tapai. Halal tapai ni sudah berubah jadi tuak. Sifatnya asal tu yang awal tu. Okey. Seterusnya adalah yang dijelaskannya di sini. Ketiga, Islam. Ini halal bagi kita ni kalaupun orang kafir kitabi. Berbeza dengan penjelasan kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang tinggal di naungan negara Islam. Kafir harbi yang diperangi, termasuklah orang Israel dan sebagainya. Baik. Adapun rukun menyembelih itu iaitu 4 perkara. Yang pertama alat, yakni sikin yang tajam. Dan tiada sah menyembelih dengan tulang atau dengan kuku atau dengan gigi.
Tulang dah boleh, kuku dah boleh, gigi pun dah boleh. Bergigit. Bekaran. Ada je ni bekaran. Satu dulu pernah jadi isu ni baik berkaitan dengan penyembelihan. Satu kalau kita ni di Brunei ada bahagian-bahagiannya tertentu ni. Sebab waktu menyembelih tu pun hati-hati juga. Kalau yang menyembelih sekong okey. Ayam yang menyembelih banyak dengan alatnya tu sekali potong dilumpuknya. Ini yang ditakuti ni, matinya tu bukan disebab mati sembelihan, tapi sebab berimpit-impit dan sebagainya. Okay. Kalau kan berbisnes ni di luar negeri, untung ni, mahal ni daging ayam bersembelihan ni. Kalau di luar negeri, di Brunei, ayah saja kita ni, okay, memilih undang ni juga. Kalau waktu adan kita di Buguna sudah ada, sekarang baru tercari. Itu ada di Makkah Batah, pandai cari nasi katok. Sudah balik semula sekarang ke Brunei mencari makanan Arab. Dah saya faham orang Brunei ni. Sana sini makan hidup orang Brunei ni. Seterusnya orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Soalnya kalau ini pun mainkan peranan yang penting. Itunya saya tadi tu, siapa yang menyembelih itu. Yang ketiga, sembelih, yakni melakukan sikin. Melalukan sikin. Maksudnya sembelih itu tadi benar-benar menyembelih. Artinya pisau itu dilalukan pada lehernya. Yang disembelih, yang keempat, yang disembelih, demikianlah syarat mulabbihat dan rukunnya yang tersebut di dalam kitab fiqh. Okey, baik. Ini yang dijelaskan. Ini yang dijelaskan. Halqum itu kenapa disebutkan tadi ada dua halqum? Sebab urat halqum itu ada dua. Dan satu lagi adalah urat marih. Halqum ini urat yang tempat bernafas. Urat marih tempat makanan. Tempat makanan. Praktis dah cek. Tadi cek ya. Tadi kadang-kadang halqum ni salah biji halqum itu pulang. Okey. Tu tarik dikarat dengan sekali potong. Mengangkat tangan dalam sekali penyembelihan pun ada yang punya syaratnya. Okey. Satu orang diloknya dulu. Kalau dia menyembelih, diloknya benar-benar pisau itu untuk sekali potong. Bukan diangkatnya di macamnya kita ni tu diturih-turihnya, itu indah. Itu menyebabkan binatang itu akan rasa sakit. Okey. Satu diasah tajam-tajam dan jangan diasah depan-depan. Pak saja saya beritahu, kita lihat waktu kurban itu sudah terdiasah depan-depan, berselfie dah lagi. Hormati binatang yang akan dikorbankan itu pun perlu kita ni hormati. Satu itu niat berkorban yang sebenarnya. Dan saya bawakan juga satu cerita. Ini berlaku benar ni di luar negeri. Kita ni selalu pandang ringan bukan pandang ringan, pandang macam rendah bagi kita ni orang Bangladesh ni. Kalau di Brunei. Rupa-rupanya yang Bangladesh ni, ini yang berlaku di Malaysia. Kalau diorang akan berkorban, ditanyanya kurban binatang yang paling mahal. Maksudnya yang paling besar. Kalau dia menelpon bosnya, ada lembu yang paling besar, yang paling mahal. Ia bukan bertanya yang paling murah, terbalik tu Tanya paling murah berapa? Akan berkorban. Ini yang Bangla. Sudahnya datangnya, ini yang orang Malaysia ni sendiri cerita. Sudah diorang datang, dilihatnya lagi tu, diceknya mana yang paling besar itu dengan harga sekian-sekian ini. Ditawarnya yang mahal itu tadi, kalau harganya macam maninya, bolehnya, maunya. Penjual ni tadi ditawarkannya lagi arahnya, kalau cuma tu nya ada ninya yang pilih yang saiz ni. Marah dia.
indah bolehnya. Mana bagus kalau kurban, pilih yang indah bagusnya. Sebab kurban ini adalah kita ni menyerahkan kepada Allah. Sebab waktu kurban yang pertama, Habil dan Qabil, yang membagi kurban haiwan ternakan yang paling baik dengan buah tanaman yang sudah buruk. Ya Allah pun mana berkehendak kepada ini yang pilih yang terbaik. Sebab itu sana ditegurkan. Jadi untuk kita berkorban tu pilih yang baik. Pilih yang benar-benar yang baik. Harganya ubay-ubay ialah jual. Sekali lepas tu harga naik haji jual. Tem Covid awal-awal seekong berapa 5,000 kah? 6,000. Ini berkumpul. Kumpul satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian. Dan jangan dikorbankan untuk orang yang lagi ada. Kesian juanya, sayang juanya. Baik tah dikeluarkan duitnya ni untuk korban. Ndesah. Sebab korban ni hatta orang hidup sekalipun, kalau bis kita akan mengkorbankan untuk ke dia, minta izin dulu. Sebab perlu dipahami dua perkara. Kurban adalah untuk diri sendiri. Akikah adalah tanggungjawab indung untuk anak. Jadi kurban ini bukan sebab pahalanya tu kan kita dibagi-bagi, indah. Orang yang berkorban itu, sebab itu dalam Al-Quran bukan Allah terima dagingnya apa semua tu, tapi bagaimana niat kita ni kan berkorban. Bagaimana kita ni indah sayangkan harta kita ni itu, dan kita ni akan kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akikah lain. Akikah baru hak untuk indungnya. Okey. Jadi ini di antara penjelasan berkaitan dengan urat persembelihan dan sebagainya. Okey. Di leher jangan di telinga. Banyak pulang ni isunya. Macam mana kalau binatang korban tu datang, telinganya sumpah. Payah je dulu ni tapi sudah dijawab. Alhamdulillah. Tapi saya lupa apa jawapannya. Sebab kerbau-kerbau yang lembu-lembu dari Australia, diorang tandakan tabuk. Satu orang tua-tua dulu, kalau telanggar kerbaunya telanggar, dia mengakun tu. Kalau kena lubangnya telinganya, bukannya kerbau aku mana berlubangnya telinganya, walhal kerbaunya tu. Pandai orang dulu hidup ni, kan mengakun dulu kan siapa kerbaunya yang kanan tu, kena saman kan tu juga, yang punya tu pandai itu, bukannya kerbau aku nya masih di telinganya. Itu bukan tu nak. Semana juga kan mengilan lah kerbau diri sembuhkan. Tapi ialah kita ni tu, kita ni dengan Allah Ta'ala tu saja. Di dunia ni kita ni lapas, di akhirat sekarang kita ni dah tahu tu. Jadi untuk hari ini tadi sampai pada bab sembelihan, dan insyaAllah hari 6 tadi akan pada bab khatam Al-Quran, dan berkaitan dengan dua kitab yang ada di dalamnya, kitab jual beli dengan kitab faraid. Ini bab sembelihan sejak sampai di sana insyaAllah. Ada pertanyaan setakat tadi? Adil. Syarat adil ini secara umumnya sahaja terbebas ataupun terlepas daripada munafiknya. Munafik itu banyak tu yang dia punya penjelasannya. Cuma yang secara zahirnya lah, jangan juga kan kita ni menganggap dicek benar-benar adilnya ni macam mana. Tapi kalau sudahnya orang ia memang menjalankan tugasnya dan kewajipannya dan sebagainya, maka ia sudah kita dikategorikan sebagai adil. Jangan saja kita ni mengetahui yang walinya tu tadi, wali yang contoh ni
adil ni juga masuk kepada bab wali hakim ni. Bukan saja kepada indungan tu, wali hakim. Perlu kita ni lihat sana. Wali hakim contohnya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim apabila ia berhak tu sebenarnya wali hakim ini ia berhak untuk menikahkan, ia boleh menikahkan, sah ia menikahkan. Tapi kalau sekiranya ia pemimpin yang zalim, maka ia tidak boleh kita ni jadikan sebagai wali. Itu tadi. Okey. Cuma dalam Islam zalim-zalimnya pun masih juga kita ni perlu taat. Masih kita ni perlu taat. Tidak ada istilah memberontak. Selagi mana ia indah menyuruh kita ni mengajak sesuatu perkara yang kemaksiatan. Itu yang anulah. Sebab ada ni wujud ni yang benda-benda macam ni, melawan pemimpin dan sebagainya. Kalau di Indonesia dulu reformasi, reformasi tu Malaysia apa tu, bersih dia banyaklah. Ni bukan pula kita ni kan menganukan politik kan ya, makin kan ni bukan pulangkan besar tu, tapi makin salah menyalahkan, fitnah tu sana sini. Satu parti ni fitnah ni, fitnah ni. Tu di antara yang boleh kita ni consider as indah adil lah. Itulah atau di antaranya. Wallahu a'lam. Sekadar ni yang saya dapat jawab macam tu. Sebab ia membagi umum bah. Ia membagi umum wali saja. Kalau kan ibu bapanya payah je tu, kita dah adil dan kita nikahkan ke dia apa ni. Kenapa dah adil? Adikku dapat ni, aku dapat macam mana? Payah je tu. Tanahnya si anu 2 ekar, aku 1 ekar. Bukan adil yang di sana tu Okey. Ada lagi? Baik. InsyaAllah tanya akan sambung pada minggu hadapan. Kuliah yang terakhir bab berkaitan dengan khatam Al-Quran dan doanya, iaitu yang kalau habis kita lihat tahlilnya, bab berkaitan dengan masuk ada tahlil di sana. Baca-bacaan yang tertentu. Okey. Barangkali untuk akhirnya saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata, dan kalau sekiranya terdapat dalam salah dalam penyampaian pun saya mohon maaf juga. Kadang-kadang lampau ngalih ni hilang sudah dia punya belum balik je sebenarnya, stay memanjang, balik alang-alang, stay sejak tadi di office. Dah sama-sama kita baca tasbih farah dan surah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.